Assalamualaikum guys. So semalam aku on the way balik daripada Johor ke Kajang. So sepanjang dalam perjalanan tu nak dengar radio bosan. Lagu pun lagu yang sama dah ulang-ulang. Jadi aku buka lah TikTok live. So aku tak tengok lah sebab kita memandu kan. Memandu kita tengok jalan lah. Tapi bila buka TikTok live ni, aku join lah diorang punya live discussion dalam satu apa korang panggil? Satu account ni diorang buat live. Lepas tu diorang invite 2, 3, 4, 5 orang panel. And then diorang berbincang. Yang paling kelakar aku rasa macam mencuit hati lah. Bergaduh pasal minta pengeluaran KWSP diberikan sekali lagi. So, untuk aku, personally, aku tak ada isu. Ada pihak setuju untuk KWSP ni dikeluarkan. Ada pihak tak setuju untuk KWSP ni beri pengeluaran sekali lagi. Aku neutral. Kita serahkan kepada kerajaan untuk menentukan. Cumanya, yang aku sukalah aku dengar kat dalam tu, ada seorang ni lah. Dia tak bersetuju untuk KWSP ni dikeluarkan. Dia kata dia tak bersetuju sebab KWSP ni untuk simpanan hari tua. Nanti kalau duk keluar, hari tua dah tak ada duit. Dan bukan semua orang ada simpanan yang banyak dalam KWSP. Ada yang memang tinggal 10,000 je pun. So kalau keluar umur 30, dah keluar 10,000 tu, nak kena kumpul balik ataupun nak kena start balik sampai waktu umur tua nanti, tak berapa banyak je lah baki yang ada dalam akaun dia. Itu yang seorang ni dia tak setuju. Dan orang yang lain-lain ni tanyalah, kalau tak setuju, apa solution yang boleh diberikan? Dia kata kerajaan sepatutnya beri bantuan. Tu seorang ni tanyalah, jap, yang orang ramai tuntut ni adalah pengeluaran RM10,000 menggunakan KWSP masing-masing. So maksudnya tuan kata nak minta kerajaan bantu dan beri RM10,000 setiap orang, macam tu. And yang ini yang kelakar ni, dia cakap jawapan dia relax sempoi. Alah, bukan tak boleh 10,000 je kot. Benda boleh punya, kerajaan boleh bagi tu 10,000 je, apa ada hal 10,000 je pun. Dia duk ulang-ulang macam tu lah. Aku cakap macam, brother ni tahu tak berapa jumlah 10,000 tu untuk keseluruhan pengeluar ataupun mereka yang memerlukan ni. Okey, jom kita tengok berapa total pengeluaran KWSP yang telah dibuat, ataupun berapa jumlah total pengeluaran KWSP yang telah dibuat. Untuk sebelum ni, kalau kita tengok laporan daripada berita awal ni, daripada Timbalan Menteri Keuangan, sebanyak RM155 bilion telah dikeluarkan. So, kalau nak bagi contohlah, kalau ikut brother tu kata kerajaan boleh top up lah, ataupun sepatutnya kerajaan yang keluarkan duit kerajaan sendiri instead of mereka ni keluarkan duit KWSP mereka dan berikan 10,000 tu kepada semua. Okey, kita kira by average lebih kurang 7.5 juta ahli pencarung KWSP yang mohon untuk dikeluarkan. Kalau kita kira by average lebih kurang 100 bilion perlu dikeluarkan. Mungkin lebih, mungkin kurang sikit, tapi confirm lebih lah. 100 bilion perlu dikeluarkan untuk membayar mereka-mereka yang sepatutnya, kalau lah ikut cadangan berada tu lah, jangan bagi keluarkan KWSP, tapi instead of keluarkan KWSP tu, kerajaan bagi bantuan. Guna duit kerajaan bagi setiap seorang ni 10,000. So kalau aku rasa macam, untuk aku individu best je dapat 10,000 daripada kerajaan, bukan daripada duit KWSP aku sendiri. Tapi apa impak daripada negara? Kalau kita refer bajet 2023, bajet 2023 ni pun belum diluluskan lagi. Baru sahaja dibentangkan. So kita tunggu government baru kita di bawah Perdana Menteri ke-10 Malaysia untuk sama ada diorang nak revise ataupun nak meluluskanlah bajet tersebut. Bajet 2023 telah dibentangkan oleh YB Tengku Zafrul adalah bernilai RM372.3 bilion untuk 2023. So, kasar-kasar lah, kalau kita nak tambah lagi untuk bayar RM10,000 ni setiap seorang kepada yang sepatutnya mohon duit KWSP tu dikeluarkan tapi tak guna duit KWSP, guna duit government, so kita kena tambah lagi 100 bilion untuk bajet 2023. Bermakna jumlah dia adalah 472.3 bilion. So 100 bilion lebih daripada bajet yang sepatutnya. Dan untuk 2023 kita anggarkan perbelahan
perbelanjaan tu adalah sekitar 372 bilion. Tapi pendapatan kita dianggarkan hanyalah sekitar 272.6 bilion saja. So dekat situ pun kita dah short 100 bilion. Kalau kita top up lagi 100 bilion untuk berikan RM10,000 kepada setiap orang ni, kita dah short 200 bilion. Jadi kita dah estimate untuk 2023 ni, daripada bajet 2023 tu 26.8% adalah pinjaman. Kalau nak top up lagi 100 bilion tu, so kita kena tambah lagi lah pinjaman kita. Pendapatan kita tak boleh nak cover lah untuk top up lagi additional. Dan kalau kita nak buat pinjaman pun, nak tambah pun dah tak boleh, sebab takkan kita nak tambah lagi masukkan dalam perbelanjaan ataupun masukkan dalam bajet 2023 yang mana dia akan meningkatkan jumlah hutang kita. Hutang negara pada tahun 2022 adalah 61% berbanding KDNK. Had statutory hutang negara kita adalah 65% saja. So kita dah tahun 2022 kita dah 61%. Kita ada lebihan 4% saja untuk kita berhutang. So far Malaysia ni bagus lah sebab dia berbelanja dengan berhemah dan juga kadar hutangnya tu masih di bawah had statutory. Still kita masih lagi di bawah had statutory kalau berbanding dengan negara-negara lain. Mereka dah berhutang lebih daripada 100% pun. Dan jangan risau, dalam semua hutang-hutang negara kita ni 97.5% adalah hutang dalam negara. Maksudnya negara berhutang dengan diri dia sendiri. Maksudnya kita berhutang dengan internal. Hanya 2.5% saja pinjaman daripada luar melalui institusi dan pelabur-pelabur asing. 2.5% saja. Mungkin ada lagi lah perbincangan-perbincangan tu dekat live TikTok malam ni. Tapi apa pendapat korang? Adakah okey dan adakah korang setuju untuk KWSP ni dikeluarkan? Ataupun korang rasa KWSP ni tak patut dikeluarkan lagi sehinggalah sampai waktunya, iaitu pada hari tua nanti? Sebab of course ada juga yang buat argument. Ada yang seorang dalam TikTok tu dia kata belum tentu lagi umur kita panjang sampai waktu tu. Jadi kita memerlukan duit tu sekarang, dia nak juga duit tu dikeluarkan. Jadi dia memohon duit itu perlu dikeluarkan sekarang sebab ramai orang yang memerlukan pada waktu-waktu ini. Jadi apa pendapat korang? Adakah duit KWSP ni patut dikeluarkan sekali lagi ataupun kerajaan perlu mempertimbangkan option-option lain, contohnya seperti moratorium? Pada aku moratorium tu best juga. Kalau compare dengan pengeluaran KWSP ni, aku rasa lebih best. Aku personally, pendapat aku lebih suka pada moratorium lah. Tapi of course moratorium ni hanya benefit kepada mereka yang ada pinjaman saja. Kalau mereka tak ada pinjaman, tak ada perbezaan pun untuk mereka. Jadi in the end, kerajaan perlu menilai option-option yang terbaik untuk kemaslahatan semua rakyat Malaysia. So itu je kot video untuk malam ni. InsyaAllah ada rezeki aku akan keluarkan video-video lain lagi. Kalau korang ada apa-apa soalan berkaitan dengan hartanah, korang boleh share dekat komen. InsyaAllah aku akan buat konten berkaitan dengan komen yang korang share tu. Jom, aku nak layan live TikTok balik.